peranan masyarakat awam. Masyarakat awam juga tidak terkecuali daripada kewajipan berdakwah. Peranan mereka dalam lapangan dakwah ini dapat ditunaikan daripada beberapa aspek. Nombor satu, mengambil berat tentang didikan asas fardu ain terhadap keluarga di bawah tanggungan mereka serta para pembantu rumah di rumah mereka. Bertegas dengan mereka tentang perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang dilarang syarak. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu adalah bertanggungjawab terhadap orang jagaannya. Seorang pemimpin akan disoal tentang rakyatnya. Seorang lelaki akan disoal tentang orang di bawah jagaannya. Seorang isteri bertanggungjawab di dalam rumah suaminya dan akan disoal tentang tanggungjawabnya. Dan seorang pekerja adalah bertanggungjawab terhadap harta majikannya dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawabnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi peran yang kedua, melibatkan diri dalam usaha amal ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran sekadar kemampuan masing-masing. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa dalam kalangan kamu terlihat sesuatu kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan lidahnya atau pembicaraannya. Seandainya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan hatinya. Dan itu adalah tahap keimanan yang paling rendah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nombor tiga, menyampaikan segala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini berdasarkan sabda baginda Nabi SAW, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Ini juga hadis riwayat Imam Bukhari. Kepada Allah kita memohon pertolongan dan kekuatan untuk melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabi'an, awamun nas. كيف يكون العوام يطلب منهم الدعوة إلى الله وربما يكونوا غير متعلمين؟ لا بد أن يعرف الناس جميعا أن هذا الدين الكل مسؤول عنه، ليس المسؤول عن الدين الأنبياء فقط ولا الرسل ولا العلماء، كل مسلم ومسلمة وإن كان من العوام فهو مسؤول عن شريعة الله وعن دين الله وعن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, golongan keempat yang juga dituntut untuk berdakwah adalah masyarakat awam. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, bagaimana mungkin orang awam juga dituntut untuk berdakwah, sedangkan di tengah-tengah orang awam ada yang tidak pernah mengecapi pondok pesantren atau tidak pernah belajar agama secara mendalam. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, semua di antara kita harus mengerti, harus memahami bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan tanggungjawab bagi seluruh umat manusia. Menyebarkan agama, menyampaikan agama adalah tanggungjawab semua umat manusia, bukan hanya tanggungjawab para nabi, bukan hanya tanggungjawab para rasul atau hanya tanggungjawab para ulama sahaja, bukan. Tapi semua orang muslim muslimah, walaupun orang awam, dituntut, dimintai pertanggungjawab tentang agama Allah, tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka orang awam juga dituntut berkewajiban berdakwah. ذكر هنا في الكتاب أن العوام مخاطبون من عدة وجوه، فذكر أهم الوجوه التي يخاطب بها العوام. Jadi di sini disebutkan bahwasanya orang-orang awam juga diajak bicara, dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai arah, berbagai cara. Salah satunya akan disebutkan di sini.
الأول أن يقوموا على رعيتهم. الرعية الزوجات، الأولاد، الأهل، الخادم. كيف يقوم عليهم؟ بتعليمهم الواجب عليهم، الواجبات فروض العين يعلمهم، وكذلك وأمر بتعليم الواجب وأمرهم بالطاعات. الطاعات يأمرهم بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالأذكار، بالأوراد، بقراءة القرآن، وزجرهم عن المعاصي. هذا دعوة إلى الله. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, yang pertama, mereka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawab memperhatikan kepada orang bawahan dia, kepada rakyat dia. Sebagai contoh, kita yang hadir di sini orang lelaki, kebanyakan di antara kita memiliki bawahan kita, isteri kita, anak kita, ataupun pembantu-pembantu rumah kita. Kalau kita CEO kat pejabat, maka ada bawahan kita tambah lagi. Kat rumah, isteri, tanggungan kita, anak-anak, pembantu rumah kita. Kalau kita bos, maka pekerja bawahan kita, driver-driver kita, semuanya adalah di bawah tanggungan kita. Walaupun kita bukan orang yang berilmu luas, maka kita dituntut untuk berdakwah kepada bawahan kita, kepada isteri, kepada anak kita, kepada pembantu rumah kita, kepada bawahan-bawahan kita. Kita wajib mengajarkan mereka fardu ain, yang wajib-wajib, yang asas-asas hadirin hadirat. Di samping itu, kalau kita tak mampu ajar mereka fardu ain, kita kena pastikan fardu ain mereka dah lepas. Hantar ke guru-guru untuk mengajar, mendidik mereka fardu ain. Juga kewajipan kita, kita dituntut untuk memerintahkan mereka berbuat taat. Suruh mereka solat. Kalau kamu bos, suruh bawahan kamu, pastikan mereka solat. Jangan pula kamu halang mereka nak pergi solat. Hadirin hadirat. Dan hendaklah kamu itu perintahkan mereka baca Quran, berzikir dan lain-lain. Dan juga kamu diwajibkan, wahai semua umat manusia, diwajibkan untuk melarang bawahan kamu daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari satu arah kewajipan orang awam untuk berdakwah. فإذا كان لا يستطيع أن يعلمهم بنفسه، لأن كما قلنا ربما يكون غير متعلم، إذن يعمل ترتيب جدول، ينظر مجالس التعليم، مجالس العلم، مجالس الحلال الحرام، يرتب لهم ولو في الأسبوع مرة يتفقهون في دينهم. Jadi kalau kamu tidak mampu untuk mengajarkan bawahan kamu akan fardu ain, bagaimana kita sebutkan di hadapan kita mengajarkan Allah ini, ada yang tidak paham agama, tak paham dari agama dalam. Jadi apa perlu dia buat? Kamu wajib memperhatikan dia ataupun tertib-tertib yang ada diadakan di masjid-masjid atau di surau-surau yang mengajarkan majlis ilmu, halal haram dan lain-lain. Kamu tengok jadwal. Oh, dia hari ini ada pengajian di kelas, maka kamu wajib hantar isteri kamu atau anak-anak kamu walaupun hanya seminggu sekali menghadiri kelas pengajian tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, lam yukhassas ahad, dakhala fiha al-awam wa ghair al-awam. Idan al-ri'ayah 'an al-ihtimam, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. الإمام راع، السلطان مسؤول عن رعيته، ومسؤولية السلطان أكبر مسؤولية في البلد، ومثل رئيس الدولة. والرجل راع، أن الرعاية الاهتمام والتربية، ومسؤول عن رعيته. الرجل في البيت يكون راع. المرأة كذلك ليست المسؤولية عن الأب فقط، راعية في بيتها، بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها. بعض النساء تقول أنا مسؤول عن الطبخ وعن الخدمة وتغسيل الثياب، التربية عليك. لا، التربية تبدأ من عند الأم أهم من الأب. الأب يكون للتوكيد، ولكن تأثر الأولاد والبنات بسلوك الأم وبنصائح الأم قد يكون أكثر من الأب، لأنها هي تجلس معهم أكثر من الأب. Di dalam hadis yang dibacakan tadi, Nabi SAW bersabda, kullukum, semua di antara kamu, semua kan Nabi SAW, di antara kamu ada ra'in, ada pemimpin, ada penjaga. Hadirin hadirat, dalam hadis ini Nabi beritahu semua di antara kamu, Nabi tidak mengkhususkan. Maka di situ pahala kita, bila Nabi sebut semua di antara kamu ada pemimpin, orang alim pemimpin, orang jahil pemimpin, dan suami pemimpin, isteri pun pemimpin, semuanya adalah para pemimpin dan ada bawahannya.
Dan semua di antara kamu akan dimintai pertanggungjawab tentang rakyatnya atau bawahannya, hadirin hadirat. Karena itu kata Rasulullah SAW, al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin negeri atau pemimpin negara, sultan ataupun ketua menteri ke, atau menteri besar ke, atau perdana menteri ke, maka mereka adalah pemimpin di satu negeri mereka, dan semua di antara pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawab. Itu kata Tuan Syekh, sultan, perdana menteri, ketua menteri, maka yang paling besar tanggungjawabnya dalam negara itu, dan akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang rakyat di hadirat. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, dan seorang lelaki juga ada pemimpin, dan dia akan dimintai bertanggungjawab tentang bawahannya. Seorang lelaki pemimpin dalam satu keluarga kecilnya, pada anaknya, pada istrinya. Anak istrinya nanti akan dimintai bertanggungjawab oleh Allah itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang perempuan, seorang istri juga ada pemimpin di dalam rumah suaminya. Maka seorang ibu pemimpin untuk anak-anaknya, untuk orang gaji kat rumah dan lain-lain. Hadirin hadirat, karena itu hadirin hadirat, isteri pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai perempuan berkata, isteri berkata, oh saya punya tanggungjawab kan hanya memasak, tanggungjawab saya kan hanya mencuci baju, setrika, lipat baju dan lain-lain. Pastikan makan minum anak, isteri, suami, siapkan sarapan. Hanya itu saja. Jangan macam tu kata Tuan Syekh. Seorang isteri juga bertanggungjawab memastikan anak-anaknya terdidik dengan baik. Bagaimana solat anaknya, bagaimana kefahaman agama anaknya. Kenapa hadirin hadirat, kata Tuan Syekh, bahkan kadang-kadang seorang isteri, seorang ibu lebih penting di dalam tarbiyah anak. Kerana kadang-kadang bapak cakap, anak tak apa nak dengar. Tapi kalau ibu yang mendidik, ibu yang bercakap, anak-anak lebih mendengar. Kenapa? Kerana kesan di dalam jiwa anak itu lebih terkesan kepada pengaruh ibu dibandingkan ayah. Kenapa? Kerana ayah pagi dah tak ada, dah pergi bekerja. Kalau ibu suri rumah tangga pula, memang daripada pagi sampai ke malam dia yang ngurus anak. Maka kerana banyaknya dia duduk bersama anaknya, anak lebih banyak terkesan dengan si ibu. Kerana itu ibu paling penting memperhatikan pendidikan untuk anak-anaknya. والخادم راع في مال سيده. إذا المال السيد إبل بقر غنم تجارة لابد أن يهتم بمال السيد، لأن في الزمن القديم موجود عبيد يهتم بمال السيد ويرعاه كأنه ماله أو مال أبيه، ومسؤول عن رعيته. من رعية الخادم المشاركين في العمل معه، إذا كان مشرفا عليهم يهتم بهم، كذلك أولاد سيده إذا جعله مسؤول عنهم، إذا رآهم مقصرين ينصحهم يهتم بهم، وهكذا كل واحد يكون على حسب المسؤولية التي حددت له. Selanjutnya dalam hadis ini Nabi bagi tahu wal khadim, dan pembantu rumah tangga juga ada pemimpin. Pemimpin di dalam harta majikannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawab tentang tanggungjawab itu. Jadi bagaimana dikatakan seorang pembantu itu ada pemimpin? Dia pemimpin kepada harta majikannya, lembu-lembu, kambing, kedai. Kalau dia pembantu kat kedai, maka bawahannya itu adalah kedai. Dia kena pastikan kedai majikannya berjalan dengan baik, jangan nak mencuci tulang dan lain-lain. Hadirin hadirat, kalau dia kebetulan kata Tuan Syekh sebagai supervisor, dia pembantu sebagai supervisor, maka dia bertanggungjawab untuk memastikan pekerja-pekerja bawahan itu melaksanakan tugas sebaik-baik mungkin. Seolah-olah hadirin hadirat, lembu yang ia jaga, kambing yang ia jaga, atau kedai yang ia jaga, atau pekerja-pekerja yang ia jaga kerana dia supervisor, seolah-olah itu harta dia sendiri. Hadirin hadirat, maka kesemuanya itu akan dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sebagai pembantu dan tugasnya adalah menjaga anak-anak majikannya, maka dia kena pastikan anak-anak majikannya itu dijaga dengan baik, dididik dengan baik. Hadirin hadirat, jangan sampai kita zaman sekarang ni, kerana orang tak bertanggungjawab kepada harta majikannya, dia bertugas jaga baby itu dilempak, baby itu diempak dengan bantal dan lain-lain. Ini termasuk yang tidak melaksanakan hadis Nabi SAW ini. وكلما كبرت مرتبة الإنسان في الدنيا زادت مسؤوليته. هذا إذا كان يهتم بالمسؤولية. أما الآن عندنا إذا زادت
رتبته في أمور الدنيا زاد كسله وزاد عدم اهتمامه. ولهذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو عثرت دابة أو بغلة في العراق لخشيت أن الله يسألني لماذا لم تصلح لها الطريق يا عمر. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, karena itu dapatlah kita faham semakin tinggi kedudukan kita di alam dunia ini, semakin tinggi pangkat kita di alam dunia ini, itu bukan untuk enak-enakan, bukan. Itu menandakan semakin berat tanggungjawab kita, tuan-tuan. Semakin tinggi pangkat, semakin tinggi, semakin banyak tanggungjawab yang wajib untuk kita perhatikan, hadirin hadirat. Karena itu kepemimpinan itu bukan satu kebanggaan sebenarnya, satu beban. Semakin besar pangkat kamu, semakin banyak tanggungjawab yang perlu kamu laksanakan, hadirin hadirat. Karena itu kita perlu memperhatikan tanggungjawab kita. Ya, tapi zaman sekarang semakin tinggi pangkat kita, bukan semakin besar pengaruh, bukan semakin besar tanggungjawab yang kita nak laksanakan, tapi semakin tinggi kita punya malasnya, tuan-tuan. Dah jadi bos, makin malas, tuan-tuan. Dan punya pangkat tinggi, semakin malas. Padahal semakin tinggi kedudukan kita di dunia, pangkat yang kita raih, semakin banyak tanggungjawab yang wajib kita lakukan. Hadirin hadirat, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kerana beliau ni orang yang paling tinggi derajatnya dalam dunia. Kerana apa dia? Dia khalifah, dia Amirul Mukminin. Seluruh umat manusia yang beragama Islam, beliau pemimpinnya. Maka beliau pemimpin tertinggi umat Islam. Maka beliau tertinggi. Menandakan apa dia? Tanggungjawab dia daripada beberapa juta manusia yang ada di dunia pada saat dia beragama Islam, dia yang paling berat tanggungjawab dia. Dia yang paling bertanggungjawab. Sehingga beliau sedar hal itu, beliau bagi tahu, oh, saya ni sebenarnya terpaksa lah memegang jawatan ini. Kan beliau kan saya tambah sedikit, beliau kan dipaksa jadi khalifah. Kalau beliau tak nak jadi khalifah, kata Abu Bakar, lepas leher rumah. Sebelum Abu Bakar wafat, terpaksa terima. Dan beliau tahu ini tugas yang amat berat. Tapi beliau bagi tahu apa dia? Andai kata ada seekor himar, seekor keldai yang ada di negeri Iraq. Beliau tinggal kat mana, tuan-tuan? Pusat pemerintah di Madinah zaman beliau. Madinah nak pergi Iraq berapa ribu kilometer. Andai kata ada seekor keldai di negeri Iraq ribuan kilometer daripada tempat saya duduk di sini, tergelincir di sebuah jalan raya, saya takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat akan tanya saya, akan audit saya, akan soal jawab saya. Hei Umar, kenapa kau tak perbaiki jalan raya di negeri Iraq yang ribu kilometer tempat kamu tinggal sehingga menyebabkan seekor keldai tergelincir? Apa sebab kau tak settlekan, wahai Umar? Aku takut, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Bagaimana kalau manusia yang jalan? Bagaimana kamu dah jadi pemimpin tapi ada orang miskin, ada orang yang ada jalan berlubang sampai menyebabkan kematian dan lain-lain. Kalau seekor himar saja, kata Sayyidina Umar, aku takut akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. كيف طرق المسلمين الآن في جميع الدول أو في أكثر الدول الدولة والمسؤولين في الدولة الكبار يصلحون الطريق السريع الذي يستفيدون منه، وكذلك هم ما شاء الله سيارتهم من السيارات التي لا يشعرون بالتعب. فأصحاب القرى وبين البيوت الطرق كلها حفر، والطرق إذا جاء صاحب السيكل ربما بسبب ذلك يسقط وقد تنكسر يده ورجله، وهم لا يشعرون بهذه المسؤولية أبدا، ويظنون أنهم لن يسألوا عن ذلك. سوف يسألون، ويسأل من هو جليس لهم، يسمى البطانة الفاسدة التي لا تنصحهم إلى ما هو خير لهم في الدنيا وخير لهم في الآخرة. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, karena itu kita boleh tengok di sebagian negeri-negeri umat Islam, di mana-mana pun mereka berada, kita boleh tengok para pemimpin-pemimpin umat Islam ini yang menjaga negara mereka masing-masing, jalan-jalan raya di negeri mereka seperti apa, tuan-tuan. Padahal para pemimpin-pemimpin itu kalau berjalan di atas jalan raya, dia yang paling cepat, sebab ada escort polis dan lain-lain, hadirin-hadirat, dengan mengendarai kenderaan yang Masya Allah, bila dia naik tak rasa penat sikit pun. Nak maklumlah kereta mahal, tuan-tuan, betul lah. Kereta mahal, dia tak merasakan penat. Lepas tu dengan bongkaknya, dengan bangganya di sebagian negeri umat Islam, hadirin hadirat. Tapi dalam masa yang sama di negerinya itu, di perkampungan, di pedalaman,
Orang-orang kampung, orang-orang di pedalaman, macam mana jalan raya orang-orang di pedalaman? Bahkan di tengah-tengah kampung, di pedalaman-pedalaman banyak jalan raya yang berlubang, kufrah, berlubang tuan-tuan. Macam mana tu? Kesian kan orang naik motor, bila orang naik motor terlangkau lubang tu, boleh patah kaki, boleh patah tangan dan lain-lain, hadirin-hadirat. Sedangkan para pemimpin-pemimpin negara itu hadirin-hadirat berenak-enakan. Jalannya mulus. Kalau daripada office dia nak pergi ke rumah dia, rumah tinggal, jalannya paling mulus, paling terang lampu. Betul atau tidak? Sebagian negeri umat Islam yang lain seperti itu. Tapi di perkampungan-perkampungan dibiarkan hadirin-hadirat dan dia tak peduli pun hal tersebut. Bahkan dia merasa ini bukan, dia tak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat, diburukkan lagi keadaan para pemimpin-pemimpin itu, hadirin-hadirat, dikelilingi oleh bitanah fasidah, oleh orang-orang yang di sekitarnya, oleh kroni-kroni yang berada di sekitarnya. Tetapi mereka-mereka itu, para menteri-menteri itu bukan menteri-menteri yang bijak memberikan saranan, tapi menteri-menteri malah yang merosakkan pemimpin itu sendiri, penasihat-penasihat yang merosakkan pemimpin itu sendiri, merosakkan urusan dunianya, merosakkan urusan akhiratnya. Hadirin-hadirat, ini situasi yang terjadi di sebagian negara umat Islam. كان لهارون الرشيد بعض الناصحين ولكن لا يكملون في النصيحة، فكان يسألهم: هل يوجد من يبيت بغير عشاء؟ هل يوجد من يعني رعيته؟ هل يوجد من ليس عنده سكن؟ من ليس عنده ملبس؟ يا أمير المؤمنين الحمد لله إن عدلك قد أغنى الناس. فكان يطمئن لهذا الكلام، ولكن في الأخير قلبه لم يطمئن. قال: سأتأكد بذلك من نفسي. فلبس لباس ليس لباس أمير المؤمنين، غير لباسه وترتيبه، وبعد ذلك خرج يدور في المدينة، ووجد أكثر البيوت فيها الفقراء والمساكين، فكان ينظر فقط إلى الذي يقول الحمد لله الناس بخير، لم يعاتبه مباشرة، عاتبه بالنظرات. قال: أن تقولوا لا يوجد فقير، لا يوجد مسكين. عندما تأكد وجد الفقراء والمساكين أكثر من الذين هم من الأغنياء، وأكثر من الذين هم يعتبروا كما يقال عندهم ما يكفيهم. Jadi hadirin-hadirat yang mayu'atib al-bitanah, عاتب البطانة. Hadirin-hadirat yang bahagia rahimakumullah. Karena itu di dalam sejarah Islam, Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, Khalifah Harun ar-Rasyid ini, hadirin-hadirat, beliau juga memiliki bitanah, memiliki orang-orang di sekitarnya, para penasihat, para menteri-menteri. Maka beliau selalu bertanya, wahai para menteri-menteri, wahai para penasihat-penasihat, beta ingin bertanya, bagaimanakah keadaan rakyat jelata? Apakah ada di kalangan rakyat jelata yang di malam hari tidur dalam keadaan kelaparan? Apakah ada rakyat jelata beta yang tidak punya rumah untuk tinggal, terpaksa merempat di jalanan-jalanan? Maka ditanyakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid kepada para penasihat-penasihat, para menteri-menteri bawahan-bawahannya. Maka seperti mana kita tahu, ada kadang-kadang pemimpin itu baik, orang sekitarnya yang manja, mangkuk ayun, yang suka kaki kipas tu, menteri bahlul itu ataupun penasihat-penasihatnya yang bomok tu, alhamdulillah tuanku jangan risau, tuanku is very perfect, keadilan paduka, wahai tuanku telah menyebabkan semua rakyat jelata sihat walafiat, makmur hidupnya, tak ada yang merempat, semua punya rumah, betul tak? Semua tidur dalam keadaan kenyang, alhamdulillah, ini semua berkat keadilan tuanku. Kipas habis, maka seronoklah Khalifah Harun ar-Rasyid, alhamdulillah, selamatlah beta nanti dari akhirat, Allah tak akan persoalkan macam-macam pada beta, alhamdulillah, syukur. Tapi hadirin-hadirat, yang namanya seorang pemimpin, dia kadang-kadang dia bijak, dia ada suara hati, dia kata, setiap kali aku tanya, settle bos, okey bos, semua baik bos, takkan selalu baik terus. Maka dia mula curiga dalam hati, ada suara hati berkata, jangan-jangan ni betul ke? Okey, tak apalah. Dalam senyap, beliau pun satu hari satu malam, beliau pun tukar baju, daripada baju seorang maharaja besar, tukar baju compang-camping macam rakyat jelata, pakai orang biasa. Maka beliau pun tak bagi tahu kepada ketua polis negara, tak bagi tahu kepada penjaga sultan UTK dan lain-lain, tak bagi tahu, sekejap dia keluar.
Dia keluar tengah-tengah malam tanpa disedari oleh orang-orang ni, dia pun masuk ke Madinah, ke bandar-bandar di Baghdad dan lain-lain, masuk semua space, tengok, perhatikan ke kampung. Subhanallah, terperanjat dia. Tengah-tengah malam lalu dengar ada anak-anak menangis kelaparan. Ada orang yang tidur rumah pun tak ada, merempat tepi jalan semua. Barulah dia tahu hakikat sebenarnya. Yang dia tengok orang miskin lagi banyak daripada al-aghniya, daripada orang-orang kaya. Apalagi hadirin-hadirat besok pagi apabila menghadap maharaja, teruklah kena apa, kena tegur, kena maki sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. الوجه الثاني من الأشياء المطلوبة من العوام أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بقدر الاستطاعة. ولكن قال العلماء رضي الله تعالى عنهم، يقول الإمام الغزالي: تنهى عن المنكر بعد أن تكون متيقن أنه منكر. أما أنت لا تعرف هل هو منكر أم لا، ربما يكون هذا شيء مباح، فتنهى الناس عن المنكر بعد التأكد أنه منكر. Dan wajah yang kedua atau dari sisi yang kedua, seorang awam itu dituntut untuk berdakwah adalah hendaknya semua orang awam itu amar ma'ruf nahi mungkar, suruh orang buat baik, melarang orang daripada perbuatan mungkar, mengikut kadar kemampuan dia. Jadi hadirin-hadirat yang bahagia rahimakumullah, semua di antara kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menyebutkan, kata beliau, khususnya di dalam perbuatan nahi mungkar, larang orang buat benda dosa, larang orang buat benda mungkar. Hendaklah kita melarang orang daripada buat perkara mungkar setelah kita meyakini perbuatan yang dibuat oleh orang itu adalah mungkar. Pastikan dulu, ni nak melarang orang, jangan buat gini, jangan buat itu. Asyik melarang orang ni, yang kamu larang tu, kamu tahu tak benda tu apa dia? Benda tu bukan mungkar. Mungkar menurut kamu. Sebenarnya secara agama tu bukan benda mungkar. Kan itu sebelum kita nak melarang orang daripada buat perkara mungkar, pastikan dulu perkara yang dilakukan oleh orang awam itu adalah benda yang memang betul-betul mungkar. لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من تكون للجميع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وتغيير المنكر باليد هذا من خصوصيات السلطان وأعوان السلطان، فإن لم يستطع بلسانه، وهذه وظيفة العلماء وظيفة العوام وغيرهم يتكلم، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا كل مؤمن ومؤمنة يكره المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان الدرجة الأخيرة. Masilahum al-munkar inda nas lakin laisa munkar. Mungkin. Dia hadirin-hadirat yang bahagia rahmatullah, sebagai contoh hadirin-hadirat, kita ni besok kita nak buat majlis Arafah, betul, Tuan Guru Ustaz Mustafa dengan pihak masjid nak buat Arafah. Jadi kadang-kadang ada juga orang-orang yang kerana semangat agamanya yang tinggi Josh, tapi kekurangan ilmu, titik. Maka bila dia nampak poster tu, dia kata, oh nanti hari Arafah ni, hari Arafah nanti nak ramai-ramai duduk dekat masjid hari Arafah, betul tuan-tuan. Maka kerana dia tu semangat agama ni kuat, lepas tu ilmu tak ada, isteri dia atau anak dia cakap, bang saya nak pergi masjid, kita tak boleh, benda mungkar apa benda ni, haji hanya kat Mekah je, wukuf hanya dekat Padang Arafah, ini kau pergi wukuf dekat masjid Fatur Rahman ni, sesat apa benda ajaran ni? Jangan. Konon-kononnya apa? Saya mesti melarang orang buat benda mungkar. Ini benda mungkar. Senangnya dia nak larang bini dia hadir, dia larang anak-anak dia hadir, dia larang jiran tetangga dia hadir, hadirin hadirat, dengan alasan hadir majlis tersebut adalah majlis perkara mungkar. Ini buat haji baru. Ustaz Mustafa dah buat ajaran sesat, buat haji baru. Itu dia pun buat tulis share dekat Facebook dengan tujuan nahi mungkar. Ini tak boleh macam tu tuan-tuan. Kita memang dituntut nahi mungkar. Kalau ada orang buat benda mungkar, kita kena larang mereka, hadirin-hadirat. Tapi pastikan dulu yang kamu nak larang itu benda yang memang betul-betul mungkar. Nah tuan-tuan, betul lah, pastikan dahulu. Macam contohlah Haji Khamis. Haji Khamis nak larang anak dia jangan minum air ketum. Jangan minum ketum ni, berdosa sekali-sekali. Pastikan dulu ketum tu haram atau tidak. Betul. Yang saya tahu kalau ketum tak tambah yang aneh-aneh tak ada masalah, ubat. Tapi kalau nanti tambah tu haram. Pastikan dulu tuan-tuan. Jangan main sapu je benda tersebut. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah di dalam nahi mungkar. Jadi di dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kamu melihat satu perbuatan mungkar dilakukan,
oleh seseorang, hendaklah ia rubah perbuatan mungkar itu dengan tangannya, yakni dengan kekuatannya. Ini merubah kemungkaran, melarang kemungkaran dengan kekuatan hanya boleh dilakukan oleh pemimpin dan para pegawai-pegawai penguatkuasa. Kita tak boleh amal benda tersebut, tuan-tuan. Kalau macam contoh, kalau contoh ada orang tak semayang, kita nak paksa dia semayang, kita tak punya kemampuan pakai kekuasaan, kerana siapa nak dengar cakap kita, tuan-tuan? Takkan kita nak pergi pukul dia pula, tuan-tuan? Tak pasal-pasal masuk penjara, tuan-tuan. Betul? Nampak ada orang buat benda dosa, ada orang berpacaran, kita larang dengan kekuatan kita, nak buat macam mana? Kita tak ada kekuasaan. Yang boleh Pak Imam, betul, panggil polis, tangkap berkhalwat, boleh. Ini hanya boleh dilakukan oleh para pemimpin dan para pegawai-pegawai penguatkuasa. Ini yang pertama. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu tak mampu merubah perbuatan mungkar dengan kekuatan kamu, kerana kamu bukan pemimpin atau pegawai penguatkuasa, hendaklah kamu merubah perbuatan mungkar itu dengan lisan kamu. Iaitu apa dia? Tugas para ulama, tugas orang-orang yang terhormat dalam tokoh masyarakat, memberikan nasihat, menegur dan lain-lain. Kalau tak mampu juga, maka merubahlah perbuatan maksiat tersebut, perbuatan mungkar tersebut dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Mal murad yughayyiru qalbihi, hal yughayyiru qalbi faqat aw yad'u la yakrah bi qalbihi wujud hadzal munkar. Jadi maksud merubah perbuatan mungkar dengan hati kita adalah kita mengingkari perbuatan tersebut, kita tak setuju dengan perkara tersebut, itu maksudnya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. فمثال على سبيل المثال مثال المنكر الذي يستطيع العوام أن يغيروه ويستطيعون أن يقوموا بالدعوة إلى الله فيه. على سبيل المثال امرأة جاءت ابنتها إلى بيتها، ابنتها متزوجة، لماذا وهي تحمل أمتعتها؟ ماذا حصل يا ابنتي؟ قال موجود مشكلة بيني وبين الزوج. خرجت من البيت بدون رخصة من زوجها، نشوز معصية، ووصلت إلى البيت لم تستأذن من زوجها حتى عادت إلى بيت أمها أو بيت والدها. لماذا رجعت؟ هل أذن لك الزوج؟ قالت لم يأذن، خرجت بلا رخصة. إذن ترجعي الآن للبيت. ليس من مصلحتك أن تهدمي بيتك، بعد ذلك سيؤدي هذا الأمر إلى الطلاق، تصبحين بعد ذلك مطلقة. فالأفضل أن تحافظي على نفسك وتحافظي على زوجك، مع أن الأم ربما غير متعلمة والبنت متعلمة، ولكن تنصحها ليس مشكلة بسيطة خروج من البيت، هذا لا يمكن أن تفعلي ذلك، عليك بالصبر. وهنا تكون الأم قامت بالدعوة إلى الله ونصحت ابنتها وحافظت على ابنتها وعلى زوجها. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, sebagai contoh perbuatan mungkar yang semua orang-orang boleh lakukannya, mampu untuk melakukannya, termasuklah orang awam. Kita ambil contoh, kata Tuan Syekh, seorang ibu punya anak perempuan dah berkahwin. Satu hari anak dia yang dah tinggal dengan suaminya itu tiba-tiba datang ke rumahnya bawa beg seorang-seorang. Maka ibu tanya, ni kau daripada mana? Oh, saya bawa lari mak daripada rumah, saya tak betah dengan suami saya begini semua. Akhirnya, oh kau pergi rumah mak ni, bawa balik barang ni semua ni, kau ada minta izin dengan suami? Tak ada mak, buat apa nak minta izin dengan dia, contoh. Kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, bila melihat situasi itu, maka kita boleh nahi mungkar. Kenapa? Anak kita sedang melakukan perbuatan mungkar, dia keluar daripada rumah suaminya tanpa izin, dipanggil no shoes, cabut lari daripada rumah tanpa izin suami. Maka apa yang perlu kita buat? Inilah nahi mungkar saat ini. Tak ada, kau balik rumah kau tak dapat izin daripada suami kau balik. Hadirin hadirat, kau kena jaga rumah tangga kau sendiri, kau jangan buat macam ni. Buat macam ni lama-lama selalu kau buat, nanti lama-lama kau akan ditalak, kau akan dicerai oleh suami kamu. Jadi perlu mengambil peran seorang ibu atau ayah bila melihat hal itu, boleh melaksanakan nahi mungkar tersebut, hadirin hadirat, sehingga dengannya dia telah memelihara anaknya dan memelihara menantunya daripada terjadi perceraian dan lain-lain. Kerana anaknya bila keluar daripada rumah tanpa izin suami, itu ada termasuk dosa dan dipanggil nusyuz. وكان سيدنا الحبيب حسن الشاطبي رحمه الله تعالى يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت السيدة فاطمة فسألها أين ابن عمك؟ قالت تخاصمت معه، يعني تقصد سيدنا علي، يقصد سيدنا علي. فخرج إلى المسجد، خلاص نام في المسجد،
ما في فنادق في تلك الأيام يذهب إلى الفندق، ذهب إلى المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ووجد سيدنا علي نائما. أين الفرش وأين المخدة؟ على التراب. فقال قم أبا تراب قم، وأعاده إلى البيت وأصلح بينه وبين السيدة فاطمة وقال لها لو مت هذه الليلة لم أصلي عليك. Allah. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Jadi mak bapak ni bukan senang tuan-tuan ya, apalagi anak kita dah berkahwin ni. Kita kena jadi orang yang bijak macam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari beliau pergi ke rumah putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra yang telah berkahwin dengan Sayyidina Ali. So Nabi pergi rumah menantu dia lah. Dan Nabi SAW tengok ke rumah Nabi SAW, tengok mana Siti Fatimah, dah jumpa, dah sambut. Mana suami kau? Aina Ibnu Ammik? Di mana suami kamu? Sepupu saya mana? Ali. Oh ya, wahai Abah, kata Siti Fatimah, tadi kami bergaduh, bertekak sikit dengan apa, dengan suami saya Ali. Lepas tu mana dia? Tak tahu, dia dah keluar daripada rumah. Hadirin hadirat, bila bergaduh Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali keluar daripada rumah. Sebab tak ada istilah lelaki nusyus, cabut lagi daripada rumah, tak izin tuan-tuan. Kalau perempuan kan minta izin. Jadi bijaknya Sayyidina Ali pun macam tu juga. Betul tak? Takkan dia nak suruh isteri dia cabut lagi daripada rumah, biar aku je keluar daripada rumah lah. Sebab kan tak ada tuntutan nusyus tuan-tuan. Kalau perempuan kan ada tuntutan nusyus. Maka beliau keluar daripada rumah. Kemana pergi? Tak tahu bah. Hadirin hadirat, zaman itu bukan belum ada hotel, belum ada penginapan, betul tak? Kalau kita bergaduh ke rumah, kita lagilah dibawa pergi hotel ke mana, betul tak tuan-tuan? Zaman tu tak ada hotel. Ya, Rasulullah SAW tahu ke manakah orang-orang lelaki pergi melarikan diri daripada isteri kalau bukan ke masjid-masjid. Kerana perampungan untuk orang yang tak ada orang bergaduh, masjid-masjid je tuan-tuan. Jadi Nabi SAW pun pergilah ke masjid. Sebab Nabi dah agak mesti Ali pergi ke masjid. Ya. Bila Nabi SAW tengok ke masjid, dalam masjid zaman dulu bukan ada aircon, bukan ada tile, keramik, bukan ada kapet yang empuk macam kita di masjid ni, tilam, tak ada ini, tak ada. Yang ada lantai ni lantai tanah tuan-tuan. Sayyidina Ali tu kata lantai tanah tu lah. Sehingga Sayyidina Ali, Nabi SAW jumpa dalam masjid, sedang tertidur di atas tanah, bolak-balik, akhirnya berdebu-debu ni tanah ni. Muka berdebu-debu tuan-tuan. Nabi SAW tengok, kata Nabi, Qum Abu Turab, wahai Ali yang aku panggil dengan nama Abu Turab. Sayyidina Ali salah satu namanya Abu Turab. Kerana Nabi SAW panggil dia Abu Turab. Turab maknanya apa dia? Bapak tanah. Maksudnya kaki tanah. Kenapa tidur kat tanah? Kaki tanah. Lalu tuan-tuan. Qum wahai Abu Turab, bangun. Maka Sayyidina Ali pun terperanjat, subhanallah ya Rasulullah. Akhirnya apa dia? Nabi SAW kata, sini Ali. Nabi SAW tarik tangan Sayyidina Ali, bawa balik ke rumah anaknya Siti Fatimah. Maka saat itu Nabi SAW damaikan. Nabi jadi orang yang bijak. Kita kalau anak kita dengan anak menantu kita bergaduh, kita makin kobarkan api peperangan. Itulah, kita makin bertekak, makin buat dia bergaduh tuan-tuan. Kalau perlu kita nak pisahkan anak kita dengan menantu kita. Tapi Nabi SAW ajarkan apa dia? Nabi damaikan. Nabi damaikan, pujukkan dua-dua balik. Sehingga setelah itu dah berdamai, Nabi SAW beritahu, wahai Siti Fatimah anakku, kalau malam tadi ini kau meninggal dunia dalam keadaan kau bergaduh dengan suami kau mati, aku takkan solat jenazah kau, kata Rasulullah SAW. Bayangkan tuan-tuan, tu baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana nahi mungkar. هل يوجد في هذه الدنيا كلها امرأة أكثر أدب من السيدة فاطمة؟ Jadi Tuan Syekh bertanya, wanita-wanita yang ada di muka bumi ini, apakah ada wanita yang lebih hebat adabnya, lebih tinggi akhlaknya daripada Siti Fatimah? أكثر. هل يوجد أكثر منها من يعرف حقوق الزوج وهي تربت في بيت النبوة؟ Apakah ada wanita-wanita di muka bumi ini yang lebih faham tentang hak-hak kewajipan terhadap suami? Padahal Siti Fatimah adalah wanita yang membesar dalam Baitun Nubuwah. لا يوجد يقين، لا يوجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف ليعلم الآباء درس كيف يتعاملوا مع ابنتهم. تأتي البنت مشكلة مع زوجها، أحسنت يا ابنتي، اترك البيت له. وبعد ذلك ماذا عملت؟ أسأت إلى ابنتك وإلى أولادها، وجعلت أولادها مثل الأيتام، وجعلتها أرملة ولم يتقدم لها أحد، وتكون أنت الأب بدل أن تحمي البيت لم تساعد في حماية البيت، بل هدمت البيت بنفسك.
Jadi confirm memang takkan ada hadirin hadirat wanita yang lebih mulia, lebih hebat akhlaknya, lebih faham tentang hak-hak kewajipan seorang isteri terhadap suami dibandingkan Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam. Tapi kenapa Nabi SAW sendiri yang settlekan? Padahal Nabi tak payah settlekan. Siti Fatimah boleh settlekan sendiri pun. Tunggu cool sikit sini balik dah, okey balik dah tuan-tuan. Tapi Nabi SAW sendiri turun tangan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW nak bagi pengajaran kepada umatnya, terutama yang telah memiliki anak dan memiliki menantu-menantu tuan-tuan. Kalau situasi itu terjadi, kamu jangan buat benda-benda yang tak betul. Bila kamu tengok anak kamu balik ke rumah bergaduh dengan suami dia, maka kamu kata apa, tinggalkan, duduk dengan abah je tak apa, hadirin hadirat. Konon-konon kita nak cover anak kita, hadirin hadirat. Padahal bukan cover, malah kita yang menghancurkan, merobohkan rumah tangga anak kita sendiri. Kau tak pandang kepada cucu-cucu kau. Bila kau membela anak-anak kamu seperti itu, kalau nak jaga anak kamu, si suami makin panas, terjadi perceraian. Natijahnya apa? Anak-anak kamu walaupun punya bapa tapi macam tak punya bapa, dan macam anak-anak yatim. Jadi itu yang sepentingnya sepatutnya kita lakukan, hadirin hadirat, supaya rumah tangga anak-anak kita tidak roboh, tidak musnah. Naqifu ala al-wajh al-thalith wa natruk lil hadirin مجال السؤال عدة مرات ما في أسئلة. Nah, jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, poin kedua cukup sampai di sini saja. Ada poin ketiga kita tidak teruskan bacaannya pada pengajian yang akan datang, baru kita sambung pengajian yang nombor 3 ini, karena kami membuka ruang untuk hadirin hadirat mengajukan soalan-soalan, karena beberapa pengajian yang lalu tidak dibukakan soal jawab pada tuan-tuan, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lain dia dengar kata boleh ikut solat Jumaat walaupun keluar musafir di waktu zawal. Macam mana? Ada Ustaz punya pernyataan. Kita walaupun keluar musafir di waktu zawal boleh tak solat Jumaat. Oh, bukan waktu zawal, setelah subuh. Keluar setelah subuh. Solat subuh. Oh, boleh tak solat Jumaat? Tapi kalau itu waktu zawal. Waktu zawal keluarnya. Oh. Boleh tak solat Jumaat? Yas'al al-musafir idza safara min baladihi ba'da zawal la tajibu alaihi salatul Jum'ah. Hal mawjud qaul yaqul min wujub. هذه المسألة في ذكر السؤال للناس حتى يفهموا السؤال. Jadi soalannya, kita kan tahu hadirin hadirat, kalau orang musafir tak wajib Jumaat. Kalau musafirnya sebelum subuh, kalau setelah subuh wajib solat Jumaat, apalagi setelah azan zuhur, azan Jumaat lebih patut lagi wajib solat Jumaat kan. Jadi apakah ada qaul yang mengatakan tak wajib solat Jumaat walaupun kita musafirnya setelah subuh ataupun setelah azan zuhur? Karena ada ustaz yang dibacakan tadi, ada yang berpendapat seperti itu. Apakah pendapat itu betul atau salah itu? المسألة هذه فيها قولان في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة إذا خرج من البلد قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر لا تجب عليه صلاة الجمعة. وقال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى لو سافر قبل الزوال قبل دخول وقت صلاة الجمعة لا تجب عليه صلاة الجمعة. أما خرج بعد الزوال بعد الأذان هذا لابد أن يصلي صلاة الجمعة إما في الطريق وإما ينتظر في القرية. الإمام الرافعي. Jadi hadirin hadirat, dalam permasalahan ini dalam mazhab Syafi'i, kita tak mengeluarkan fatwa dalam mazhab lain. Mazhab Syafi'i ada dua qaul. Pertama qaul Imam Nawawi, yang kedua qaul Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam An-Nawawi mengatakan apabila seseorang itu bermusafir sebelum terbit fajar, ini sebelum azan subuh berkumandang, dia telah mula musafir tinggalkan negeri dia, maka untuk orang itu tidak wajib solat Jumaat menurut mazhab pendapat Al-Imam An-Nawawi kalau musafir dia sebelum azan subuh. Tapi Al-Imam Ar-Rafi'i, salah satu ulama muktamad juga dalam mazhab Syafi'i, mengatakan kalau pada hari Jumaat seseorang bermusafir daripada negerinya pada hari Jumaat sebelum azan Jumaat berkumandang, maka orang ini juga tidak wajib solat Jumaat kerana dia bermusafir sebelum solat Jumaat, walaupun pukul 10 pagi ke pukul 11 pagi. Tetapi kalau dia mula bermusafir setelah azan Jumaat berkumandang,
orang ini wajib salat Jumaat. Sama ada jangan musafir, teruskan musafir dulu, cari ke masjid salat, ataupun di tengah-tengah jalan dia boleh berhenti untuk salat Jumaat, tuan-tuan. Ini menurut mazhab Ar-Rafi'i rahimahullah. ومن استطاع أن لا يسافر يوم الجمعة فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث: من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكان، الملكان رقيب وعتيد يدعون عليه. من هذه الدعوة قال بعض علماء الحديث: اللهم لا ترده سالما. Allah ya Rabb. مشكلة، دعاء الملائكة مستجاب، ستقع لك مشكلة إلا إذا في أمر ضروري يمكن تسافر يوم الجمعة. Jadi kata Tuan Syekh, walaupun menurut mazhab Rafi'i tadi kita pukul 10 pagi musafir dan tak wajib solat Jumaat, hanya wajib solat Zuhur saja, kalau boleh kata Tuan Syekh, janganlah kamu itu bermusafir pada hari Jumaat. Melainkan kalau tak boleh nak elak jadual tiket tu, jadual flight ke hari Jumaat tu lain cerita. Tapi kalau kamu boleh tidak bermusafir pada hari Jumaat, itu lagi bagus supaya kamu dapat melaksanakan solat Jumaat di qaryah kamu, tuan-tuan. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang bermusafir pada hari Jumaat, maka dua malaikatnya Raqib dan Atid akan mendoakan keburukan untuk dia. Da'wa alaihi. Dua malaikat akan mendoakan keburukan atas orang tersebut. Kata para ulama, antara doa yang didoakan oleh malaikat kita, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, kalau bagi kita kalau musafir pada hari Jumaat suka-suka, hadirin hadirat, ya Allah, jangan kau kembalikan orang ini dalam keadaan selamat. Dia nak pergilah ya Allah, tapi dia tak balik dalam keadaan selamat. Itu dalam hadis seperti itu. Ada soalan lain? Oh ya. Jazakumullah khair. Hukum guna duit raya anak untuk kegunaan keperluan, contoh barangan dapur, bayar iuran sekolah, fi ayyamil aid an-nas yatasaddaqun ala sibyan wa aba'u sibyan yastakhdim al-fulus aqul aulad li ajal masalan al-atima fi bait ta'amul wa au masalan syadza yadfa syadza ratib aqul dirasah masalan labud. هذه الأموال التي يحصل عليها الأطفال في يوم العيد قال ملك للطفل، فالأب كيف يتصرف فيها؟ ينفقها على الطفل فقط، ينفقها رسوم مدرسة، رسوم معهد، ينفقها مصلحة الطفل. فإذا كان الأب محتاج إلى هذه الفلوس، إذا احتاج الأب إلى الفلوس تكون دين عليه ويعيدها إلى الابن. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimahullah, duit raya yang anak kita dapat pada hari raya, orang bagi ke anak kita, itu hukum PK-nya menjadi milik anak-anak kita. Tak otomatik jadi milik kita, tuan-tuan. Milik anak-anak kita. Karena itu, duit raya anak kita hanya boleh kita gunakan untuk keperluan anak itu sendiri. Contoh makan minum dia sendiri, tak boleh kita kongsi. Itulah, contoh kita beli beras 3 kilo daripada duit raya anak tu, itulah 1 kilo anak kita makan, 1 kilo isteri kita, 1 kilo kita, tak boleh. Dia memang khusus untuk si anak saja, tuan-tuan. Ataupun boleh kita gunakan duit raya anak kita itu membayar yuran-yuran pengajian anak kita, yuran sekolah dan lain-lain boleh. Tapi kehidupan kan tidak selalunya senang. Ada saat kita pun terpaksa pakai juga duit anak kita. Contoh apalagi anak kita ni comel, banyak orang bagi duit raya. Bapak pun hijau mata tengok duit raya anak banyak. Kata Tuan Syekh, sedangkan kita terdesak nak pakai, boleh pakai duit raya anak kita boleh. Tapi itu dianggap kita berhutang kepada anak kita. Besok kalau kamu dah senang bayar balik, tak ada masalah, tuan-tuan. لا يمكن تقول لولدك أعطي لأبيك هدية أنا أبوك شو لا هذا لا يمكن. ليه حتى وإن أعطاك يقولون هذا تبرع من الطفل، التبرعات من الأطفال لا تصح. Jadi jangan pula tuan-tuan kata, waduh, takkan nak berhutang pula dengan anak. Kita pun duk usia anak, oh banyak duit kau dong, kasihlah abah sikit je lah, sikit ke abah kan. Ini duit minyak abah bawa kau jalan dan lain semua, tuan-tuan. Tak boleh hadirin hadirat. Walaupun anak itu sendiri kata tak, ni abah kasih, abah ambil dikasih. Kenapa? Kerana tabarruk, sedekah atau pemberian daripada seorang anak kecil tidak sah hukum dia, hadirin hadirat. Jadi tetap dianggap sebagai hutang. Soal tsani, kongsikan amalan-amalan doa zikir untuk terus istiqamah membuat amal kebaikan.
يطلب النصيحة منكم ماذا أفعل إذا أريد الاستقامة وأحب المعروف والخير. هل موجود الأذكار الخاصة أن الله يعطينا إذا قرأنا نكون مستقيما؟ أكبر، يقول العلماء، أكبر عمل يسبب للإنسان الاستقامة المحافظة على الصلوات الخمس جماعة. إذا حافظ عليها في جماعة، وخاصة من بداية الركعة الأولى حافظ عليها جماعة، الله سبحانه وتعالى يجعل بعد ذلك فيه ملكة، صفة يحب الخير ويكره الشر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبعد ذلك يحب الخير. إذا واظب على ذلك بعد ذلك تظهر ثمرة الصلاة، ويحاول بقدر الاستطاعة يخشع، بعد ذلك يحصل على صفة الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Jadi hadirat yang bahagia, ada Tuan Syekh, ada diri, ada sisi, yang boleh beristiqamah dan syukur dan kebaikan yang paling ada adalah lebih itu solat berjemaah. Kita beristiqamah semuanya berjemaah. Terlebih lagi berjemaah secara sempurna, yaitu dalam rakaat jemaah ada tapi masuk terus ini tuan. Dia kena kalau boleh daripada rakaat pertama beratur ihram al-lima. Kalau kita ada istiqamah solat berjemaah satu sifat suka berbuat benda baik, suka berbuat benda-benda baik dan suka meninggalkan benda-benda yang tak elok. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang betul akan menghalang kamu dari fahsya dan munkar. Ini jangan kita mengajarkan yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita berusaha semampu mungkin solat berjemaah dan khusyuk. Semampu mungkin latih diri khusyuk. Kerana apabila kita dah solat berjemaah dan kita itu khusyuk, itu bukan hanya solat itu akan menghalang kita. Terjadi orang-orang mukmin itu sukses dunia, sukses akhirat. Siapa orang mukmin yang sukses itu? Kata Allah, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang salatnya dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tipsnya, insyaallah kita istiqamah. بحضور أن الله يوفق الله تعالى عنهم، وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. Dan yang kedua tipsnya, hadirin hadirat, hendaklah banyak-banyak berdoa kepada Allah, berdoa yang khusyuk, jangan hanya minta duit yang khusyuk, tapi minta ya Allah bagi aku istiqamah, bagi aku benci maksiat, doa yang khusyuk, hadirin hadirat. Tadi itu para salafus saleh mengajarkan kepada kita doa supaya kita boleh istiqamah. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'ana 'alaih wa fitna lil khair wa 'ina 'alaih. Wahai Allah yang telah memberikan taufik kepada orang-orang baik untuk dapat berbuat baik dan Kau telah menolong mereka untuk berbuat baik, maka beri kami taufik untuk berbuat baik dan bantu kami untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini doa yang khusyuk insyaallah ada. Karena ada kita waktu salat sangat khusyuk, waktu doa kita khusyuk juga ada depan. Akan itu kita gabungkan salat berjemaah juga secara khusyuk juga, tak dapat khusyuk berdoalah secara khusyuk insyaallah. As-soalus salis, hukum membuang sisa makanan di dalam tong sampah dan bagaimana cara untuk buang sisa makanan yang sudah rusak. Ma hukmu rabyul al-baqiyatul al-aimah wa kaifiyatu rabyil al-atimah al-fasidah. الأطعمة إذا كانت زادت الأطعمة في وليمة أو في مناسبة في مسجد ولا زالت صالحة للأكل، نبحث على من يحتاج إليها.
ونوصلها إليهم، إلى بيوتهم، إلى المعاهد، إلى المدارس، وهكذا ما دام أنه موجود ناس يقبلوها. وكان بعض السلف الصالح قديما يرسلون الأطعمة إلى السجن، لا يجدون أصحاب السجون تنقص عليهم الطعام، وربما عندهم طعام مكرر كل يوم يصل إليهم طعام جديد، يكون في كل لقمة كم تجد من الثواب والأجر. أما الأطعمة إذا فسدت، فإذا كان إطعامها للبهائم مضر، خلاص نرميها في مكان مناسب، لا ترميها لمجاري المياه ونحو ذلك، في أماكن مناسبة. لو ما أحد يقبل الطعام، إذا ما أحد يقبل الطعام في هذه الحالة، الظاهر الناس أكثرهم أغنياء كانوا فيه. إذا في هذه الحالة هل يستطيع يخزنها في الثلاجات ويأكل منها بعد ذلك أو لا يستطيع؟ Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kalau makanan tuan-tuan tu terlebih banyak, hadirin hadirat, jangan main buang-buang aja. Kata Tuan Syekh nasihatkan, cari orang yang memerlukan. Kalau makanan itu masih elok, cari ke madrasah-madrasah ataupun ke tempat-tempat orang yang memerlukan. Nanti banyak lagi orang yang kelaparan, tuan-tuan. Para salafun salih dahulu, orang-orang terdahulu juga ada. Mereka bila ada makanan lebih, mereka susah nak kasih orang lain, tuan-tuan. Mereka pergi ke mana? Pergi ke penjara. Tak penjara-penjara bantuan-bantuan ni kadang-kadang kekurangan makanan, ataupun kadang-kadang ada makanan tapi makanan yang sama je. Hari-hari nasi putih sop kosong je, tuan-tuan. Bilalah dia nak makan ayam panggang, tuan-tuan, yang tuan-tuan nak buang tu, jadi hantarkan ke penjara-penjara, tuan-tuan. Itu sebaik-baiknya. Hadirin hadirat. Tapi kalau umpama apa namanya, hadirin hadirat, tak ada orang yang nak menerima, kalau ada peti ais, simpanlah dalam peti ais, besok boleh panaskan balik. Tapi kalau umpama dalam peti ais pun dah penuh juga, nak buat macam mana? Semua orang kaya, tuan-tuan, kita nak bagi orang-orang pun tak nak. Mungkin insya-Allah adalah kemaafan daripada Allah, kita terpaksa buang, tuan-tuan. Tapi mungkin kita buang kat laut ke apa ke, atau kasih kat reban ayam, buat baju ke apa ke, boleh, selagi tidak membazir, tuan-tuan. Adapun makanan yang telah basi, yang telah rosak, kata Tuan Syekh, kita jangan buang macam tu aja, tapi buang ke tempat-tempat makanan, binatang-binatang. Tapi kalau kita kata bagi makan binatang, nanti binatang boleh sakit perut, boleh penyakit, maka tu buang tempat sampah pun tak mengapa, tuan-tuan, insya-Allah. Wa ashalu tariqa للتوزيع الذين حضروا الوليمة أو حضروا المناسبة، أنت عرفت أن الطعام سوف يزيد، أخبرهم، كل واحد يأخذ له إلى البيت سفري كما يقول العرب، يأخذه بعد ذلك، والغالب أنه سيأخذ له ما يحتاج. Jadi hadirin hadirat, kalau kita buat kerja kahwin ataupun kita buat kenduri, kita buat banyak, tu bila kita tengok alamak ni yang datang tak ramai sangat, maka kita kena berfikir cepat. Kita cakap kepada yang hadir, wahai hadirin hadirat, nak buat balik boleh, silakan, tak apa. Yang nak bungkus-bungkus silakan, boleh, hadirin hadirat. Kerana apa, hadirin hadirat, kita pun boleh agak kalau mama yang datang berapa orang, masak untuk 500, yang datang 200 orang, confirm memang bazir. Jadi awal-awal lagi kita dah cakap. Dan orang yang bungkus biasanya, umumnya, kebanyakan bungkus ala kadar dia. Bukan ada tengah-tengah kita, kalau ada orang kata boleh buat bungkus, dibawa bertelap-telap, tak ada, tuan-tuan. Jadi itu yang terbaik, kata Tuan Syekh. ولهذا ذكرنا قبل أيام في درس معكم أن في ماليزيا لا يوجد تبذير، عندهم غالبا احتياط واهتمام، بخلاف كثير من بلدان العرب خاصة دول الخليج. هذا كثير من الأطعمة ترمى إلى القمامة، تجد مباشرة يجلسون 4 أو 5 في صحن، ثم صاحب الوليم نصف غنم، نصف، الله، ليس 4 قطع أو 5، نصف غنم يأكلون مثل الذئاب، وبعد ذلك المتبقي لا يمكن بعد ذلك توزيعه، لأن قد دخلته الأيدي، يتغير، ليس يأخذ له صحن ويأخذ ما يحتاج، لا، تبذير، وهذا يكون موجود إشعار بزوال النعم. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, beberapa hari yang lalu saya dengan Tuan Syekh Taha dekat Pokok Mangga juga pernah menceritakan, alhamdulillah pengalaman beliau di Malaysia ni, beliau tengok membazir Melayu, okey lah juga, tuan-tuan. Tak separah orang-orang di negeri Arab, tuan-tuan. Mentang-mentang lah toke minyak, pangeran-pangeran minyak, bukan pangeran ni pun, orang biasa dia pun membazir dia minta ampun, kata Tuan Syekh, tuan-tuan. Jadi orang-orang Arab ni kadang-kadang dia punya hidangan 1 tulang untuk nasi urus mandi ke apa, kambing setengah ekor kambing Arab, tuan-tuan, yang makan 4 orang. Cara makan pula, puasnya kawan-kawan ziap macam serigala.
Oh, cekur sana, cekur sini, cekur. Kalau kita kan tak, kalau makan kita ambil pisau, potong elok, simpan. Jadi kalau yang tak sentuh, yang tak habis, boleh simpan untuk tak spasi. Oh, tak ada banyak perangai. Sebab apa yang cukup bila aku nak cukup ini perbuatan-perbuatan itu kata Tuan Syekh isyar adalah perbuatan yang akan menyebabkan akan hilangnya nikmat, dia cabutnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ada soalan lain? Tentang itu. Bagaimana Imam? Macam mana kita boleh zakat dengan aurat iya okey, nah. Tak betul aurat. Oh, yas'al hadha hu muwazzaf li zakatil fitrah. Kasir minan nas idza yuridun ay yu'addu zakatal fitrah ja'u ghairu masturin lil aurah al hurma ma yastur sya'ruh wal rijal taratan yastamil batalun qasir. كيف هذا؟ هذا الآن عليك أن تطبق ما سمعت. نعم. تطبق ما سمعت بقدر الاستطاعة، تأمرهم باللطف وبستر العورة، وأن الزكاة وحدها مع ستر العورة نقص، ومع الأوامر كلها الزكاة مأمور وستر العورة مأمور كذلك، وأنه حتى لا يتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى، لعن الله الناظر والمنظور. والحمد لله اللباس متوفر، تقدم لهم النصيحة بهدوء وباحترام. Jadi kata Tuan Syekh, inilah saat Tuan untuk praktikkan apa yang Tuan dengar daripada kajian. Semua orang wajib amal makruf nahi munkar. Dan nasihatkan elok-elok. Nasihatkan elok. Cakap dengan dia, bang, abang ni bayar zakat dah bagus bang, perintah Allah. Tapi tutup aurat pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Nabi SAW bagi tahu orang yang melihat aurat orang lain dan orang yang dilihat aurat oleh orang lain dilaknat oleh Allah. Bukan tuan aja dilaknat, saya pun kena laknat duduk tengok kamu punya peha ni. Tuan-tuan, nasihatkan dia elok-elok. Insya-Allah ini saatnya kita mempraktikkan ilmu insya-Allah. Bil lutuf tapi dengan baik, dengan kelembutan insya-Allah. حصل ذات مرة أن شخص يمني كبير في السن، في 60 في 70، ركب الطائرة أول مرة، وجاءت المرأة التي تقدم الطعام والشراب يسمى المضيفات مكشوفة العورة. هو أول مرة هكذا، أول مرة، لأن في اليمن كل النساء مستورة. تشاهد امرأة ثوبها قصير إلى الفخذ، شعرها ظاهر، قال تعالي يا ابنتي، هل أنت فقيرة أو مسكينة أو أبوك لا يوجد عنده فلوس يشتري لك ملابس؟ أنا مستعد إن شاء الله، سأعطيك كل ما تحتاجين. وهي لا تفهم ماذا يقول، لأنها لا تعرف اللغة العربية، حتى ترجم لها شخص فصار عندها نوع من الحياء. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, ni ada satu cerita kata Tuan Syekh. Nah, satu orang negeri Yaman, orang Yaman ni kan negeri ni kan bukan macam negeri kita. Dah tua pula orang tua ni. Negeri Yaman, tuan-tuan nak tengok perempuan tak tutup aurat tu susah nak jumpa. Pakai laki, pakai apa, pakai seluar pendek memang tak jumpa, pakai seluar je susah nak jumpa. Semua pakai kain, pakai jubah je tuan-tuan. Kat negeri Yaman ni, perempuan-perempuan yang terbuka aurat tu memang tak ada. Satu hari orang lelaki daripada Yaman ini nak pergi keluar negeri, first time naik kapal terbang. Naik pula kapal terbang Asia agaknya mungkin ataupun ke kapal terbang yang lain lah, bukan Asia, Yamania ke apa tuan-tuan. Jadi seperti mana kita tahu di dalam kapal terbang para mudhayyifahnya ataupun pramugarinya macam biasalah pakaiannya, mana ada pakai jilbab, pakai purdah, memang tak jumpa tuan-tuan. Semuanya buka rambut, pakai pula paras lutut aja tuan-tuan. Maka datang ke pakcik sebut, pakcik nak pesan apa sekarang, pakai bahasa orang putih lah, dia tak faham bahasa orang putih apa benda ni. Lepas tu dia terperanjat tengok, sebab dia tak pernah nampak perempuan tak tutup aurat. First time keluar negeri, first time meninggalkan negeri Yaman. Dia tengok, alamak, dia cakap dengan pramugari sebut, wahai anakku,
pakai bahasa Arab. Kamu ni anak siapa? Bapak kamu ni tak punya duit ke, orang miskin ke? Kalau kamu tak punya duit ni, saya nak kasih duit belikan tudung. Kain tak cukup banyak ke nak beli apa, nak tak cukup duit ke apa ke? Ni. Perempuan dia tak ngangak. Apa benda pun dia cakap ni aku tak faham bahasa Arab. Tapi dalam masa yang sama dia tahu, oh, alamak aku kena tegur. Beredarlah dia dalam keadaan kemaluan tuan-tuan, dalam keadaan malu-malu tuan-tuan, ditegur oleh orang tua tersebut. Jadi ini maksudnya kita perlu memberikan nasihat. Takkan baju baik, macam-macam baju ada. Kalau kita nak bergaya, macam kata Tuan Syekh, setiap mutawafirah banyak pakaian-pakaian, macam-macam model, muslimah ada, betul semua ada. Tudung-tudung yang cantik-cantik pun ada semua, tak ada masalah. Yang penting tutup aurat insya-Allah. وقال العلماء رضي الله تعالى عنهم خصوصية كشف العورة لا توجد إلا في بني آدم. حتى الحيوانات مع أنه حيوان لم يفكروا في ذلك، مع أنهم ليس لهم لباس خاص ساتر، لكن أكرم الله بني آدم ولم يكرم الحيوانات بذلك. ولكن من كشف عورته نزل من درجات الإنسانية إلى التشبه بالحيوانات. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kata Tuan Syekh, para ulama bagi tahu menutup aurat, menjaga aurat, malu kalau aurat terbededah, terbuka, itu khususiah hanya untuk manusia saja. Selain manusia tak ada tuan-tuan. Lembu, kambing ke bau ayam semua tak ada. Kau pakaikan baju dengan kau tak pakaikan baju sama je. Walaupun sekarang dalam TikTok banyak orang pakaikan apa dia? Pakaikan kucing dengan kot dengan apa semua. Kau ingat dia ada rasa magam ni? Tak, sama je bagi dia. Kau telanjangkan dia ke, kau apa ke dia? Sama je. Perasaan itu hanya ada pada manusia saja. Khususnya yang Allah berikan pada umat manusia di dalam menutup aurat, malu kalau terdedah auratnya tuan-tuan. Karena itu, apabila ada orang yang sengaja mendedahkan auratnya, maknanya apa kata Tuan Syekh? Dia telah men-downgradekan dirinya daripada manusia, makhluk yang mulia, kepada makhluk yang hina, sama setara dengan bahaim, binatang-binatang tuan-tuan. Tuan. Sekarang dia iklim lah dia tengok pasangan yang berkahwin tak pernah. Jadi dia angkat. Pasangan yang tak kahwin tu sama lelaki tu apa ambil angkat. Malahan yang nak kahwin tu ambil angkat. يسأل الآن جرى العادة كثير من الناس إذا تزوجوا لم يحصلوا الأولاد بعدين يتبنى الأولاد تبنى الأولاد حتى من صغار إلى الكبار ولكن ما يراعون العورة. كيف هذا مولانا؟ لابد إذا أراد يتبنى الولد الأفضل أن يأخذه وهو صغير، يأخذه وهو صغير قبل الحولين، ثم بعد ذلك يأمر أخته ترضعه حتى يكون محرم للكثير. أما يأخذونه هكذا ثم بعد ذلك لا يكون هناك رضاع، بعد ذلك يكون فيه معصية كل يوم. Jadi kata Tuan Syekh, karena itu kalau kita ingin mengambil anak angkat, usahakan anak itu di bawah umur 2 tahun supaya kita boleh usahakan untuk disusukan oleh isteri kita ataupun oleh adik perempuan kita tuan-tuan. Bila adik perempuan kita rajin macam 4 saudara susu tuan-tuan, cuba usahakan seumpama itu. Tapi kalau umpama itu tidak boleh kita lakukan, hadirin hadirat, tetap kita buat macam seperti yang disoalkan tadi, maka maksiat setiap hari. Anak tu dah besar, besok nanti aurat tengok aurat dia aurat hari-hari, istiqamah buat dosa tanpa kita sedar tuan-tuan. Itu masalah besar, jangan dianggap remeh hal itu. فتجعل مثلا زوجة أخيك ترضعه فيصير هذا ابن أخيك. بالنسبة إذا كان بنت سيصير محرم لك، أما إذا كان ولد لا، لابد أن ترضع أختك أو ترضعه كذلك أمك أو نحو ذلك حتى يصير محرم. Ataupun kalau umpama kita tak dapat minta tolong adik-adik perempuan kita susukan, maka kita minta tolong adik ipar kita. Adik ipar kita tolong susukan. Bila adik ipar kita tolong susukan, contoh suami dia tu akan adalah adik kita.
isteri dia menyusukan, maka secara automatik anak susuan tersebut menjadi anak saudara susuan kita, walaupun sebenarnya dia lah anak angkat kita. Ada cara-cara yang lain untuk usahakan, insya-Allah. Ada soalan lain? Satu soalan last. نكتفي بهذا إن شاء الله. Cukup, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية واليقين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. La ilaha illallah. عنده الإعلان إلا الله. Tekan. Tak pasang. Kalau boleh saya minta anda terjun dengan diulang dengan apa yang hadir tak terlepas. Itu penting dengan Allah. Agar apa? Anda tahu dari 125 bulan berapa di masjid ini 10 bulan tertiba. Kita tahu dan jadi tidak berkali-kali cek dan bagi kalau boleh orang hadir orang keluarga ini pulang kemasan yang ingin paling mulia dan tahun ya apa setelah yang apa ni apa dengan apa tahun ini kamu dengan apa di Mekah jadi يطلب منكم أن تنصحوا الحاضرين لحضور مجلس التعريف الذي سيقام في هذا المسجد ويقام قيمة 10 سنوات ماضية متوالية الحمد لله. وأعرضكم على الحضور والمشاركة مع الأولاد والأزواج وأخبرهم عن فضائل عرفة فضلا عن هذه السنة توافق عرفة ماليزيا وعرفة السعودية. مطلوب من الحاضرين الآن صارت لكم دعوة خاصة من الشيخ مصطفى أنكم تشاركون في التشبه بأصحاب عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى الحاضرين يحضرون هذا المسجد مسجد فتح الرحمن، ومن استطاع أن يدعو أصحابه ويدعو أصدقائه وأقاربه أولاده للحضور والمشاركة في هذا المجلس، فالدال على الخير على كفاعله. وهذه كما تطبيق لدرس اليوم، المشاركة في الدعوة إلى الله بحث الناس على الخير. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah. Jadi tuan-tuan dah dengar kata Tuan Syekh pengumuman daripada ayahanda Tuan Guru Ustaz Mustafa. Maka tuan-tuan dah dapat undangan khusus, undangan secara khusus daripada Tuan Guru Ustaz Mustafa untuk kita bersama-sama menghadiri majlis ta'arif, majlis bermunajat pada hari Arafah nanti di Masjid Bengkala Rama ini pada 26 hari bulan Mei, hari Selasa. Kebetulan bersamaan dengan Arafah hari di Saudi, tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat, Tuan Syekh mengajak tuan-tuan semua hadir sekali. Ramai-ramai penuhkan masjid. Ajak saudara mara, ajak kawan-kawan, isteri, anak, bawa semua sekali hadir bersama-sama hadirin hadirat, supaya kita memperolehi faedah tashabbuh, menyerupai, mencontohi orang-orang baik. Saat yang sama pada 4:30 petang itu, saat yang sama pula lah setelah zuhur di Padang Arafah, umat Islam daripada seluruh belahan dunia berhimpun di Padang Arafah bermunajat kepada Allah SWT. Kita tak dapat rezeki panggilan, kita menyerupai, meniru-niru mereka pada saat yang sama dalam masjid Allah juga, rumah Allah SWT juga, tuan-tuan. InsyaAllah kita dapat pahala menyerupai orang-orang yang baik. Bukankah dalam hadis Nabi, Nabi bagi tahu man tasyabbaha min qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, meniru-niru dengan sesuatu kaum, dia termasuk daripada kaum tersebut. Kita meniru-niru orang-orang soleh bermunajat di Padang Arafah, waktu yang sama kita pun insya-Allah masuk juga dalam golongan orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuan Syekh berbesar hati berharap ajaklah ramai-ramai penuhkan majlis pada malam 26 petang 26 itu nanti, tuan-tuan, kerana selain kita dapat pahala juga dal alal khair kafa'ilhi.
Tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang mengajak orang lain buat benda baik, kamu dapat pahala sama macam orang yang mengerjakannya. 100 orang kamu ajak dan 100 orang hadir, kamu dah macam 101 orang beramal dengan amalan kebaikan. Ini mempraktikkan apa yang kita dengar daripada pengajian kita itu, iaitu dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, insyaAllah. وتسمعون دائما من الجهات الأخرى الذين لا يحبون الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعله الصحابة؟ لا. هل فعله التابعين؟ لا. لو فعلوه لا كان خيرا، ولكن عندما يأتي التعريف لا يتكلمون، يقولون لا، هذه القاعدة ينسونها. لماذا؟ لأن التعريف عمله الصحابة والتعريف عمله التابعين، ونحن المسلمون نأخذ تعاليمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ التعاليم من صحابة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونأخذ المعرفة والعلم من التابعين. فالتعريف أول من عمله من الصحابة ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الطائف، وهو قريب من مكة، ولكن عمله في الطائف. وعمله من التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى في البصرة في العراق. فهذا عمل صالح. أهل المسجد عندما عملوا ذلك هم يحيون سنة الصحابة وسنة التابعين. حتى الوهابي ما ينكرنا. لا، هم ينكرون، ولكن القاعدة الأخرى لا يذكرونها. القاعدة الأخرى، القاعدة الأولى: هل فعله الصحابة؟ هل فعله؟ لا يسألون ذلك. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kita selalu mendengar bila kita nak buat perayaan maulid, golongan-golongan yang anti maulid, golongan-golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah mengatakan, nak buat apa buat maulid? Memangnya maulid Nabi pernah buat? Perayaan maulid sahabat pernah buat? Para tabi'in pernah buat? Tak pernah kan? Mana bukti Nabi pernah buat perayaan maulid? Mana bukti sahabat buat perayaan maulid? Ada? Tak ada. Kamu tahlil-tahlil ni, memang ada orang tabi'in buat tahlil, sahabat buat tahlil ada. Selalu diulang-ulang ayat yang sama, hadirin. Kalau benda itu baik, nescaya Nabi akan buat. Kalau benda itu baik, nescaya para sahabat akan buat. Kalau benda itu baik, generasi awal para tabi'in akan buat. Itu biasa dalil orang-orang yang anti pada maulid dan lain-lain, hadirin hadirat. Tetapi hadirin hadirat, kaedah yang sama mereka guna, ayat yang sama mereka guna untuk menggulung kita, untuk counter kita, tuan-tuan. Dia tak boleh guna benda tersebut di dalam peristiwa ta'rif, iaitu majlis meraihkan hari Arafah yang seperti kita akan buat pada saat umpama ini, tuan-tuan. Kenapa hadirin hadirat? Biasa kalau kita tahlil, mereka kata Nabi buat tak buat kan? Sahabat buat tak kan? Tapi sahabat tak buat, Nabi tak buat, tapi tak asal kau buat. Sekarang kalau mereka nak guna ayat itu ke kita, asal kau kumpul-kumpul kat Masjid Fathur Rahman ni, Nabi pernah buat? Memang Nabi tak buat. Sahabat pernah buat? Sahabat ada buat. Tabi'in pernah buat? Ada tabi'in pada buat. Karena itu kita tahu hadirin dalam sejarah mengatakan majlis meraihkan hari Arafah pertama yang melakukannya adalah sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau mengadakan majlis bersamaan dengan hari Arafah. Beliau ada di kota Taif. Umat Islam yang lain-lain semua sedang berwukuf di padang Arafah. Taif dengan padang Arafah tak jauh mana pun, tuan-tuan. Tapi kerana beliau tidak berada di Mekah, beliau ada kat Taif, beliau nak dapat berkah, beliau buat majlis tersebut bersama dengan para pengikut-pengikut para tabi'in, tuan-tuan. Begitu pula para tabi'in, iaitu Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri berada kebetulan kat Basrah, jauh sikit daripada Mekah. Maka beliau pun pada hari Arafah, beliau himpunkan umat manusia di masjid memunajat kepada Allah pada saat yang sama ketika umat Islam berwukuf di padang Arafah. Nah, sandaran kita hadirin hadirat di dalam mengadakan majlis ini adalah mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas dan tabi'in Hasan Al-Basri. Kerana umat Islam, ilmu kita, amalan kita, tuntunan kita, tauladan kita, nombor satu Rasulullah SAW. Nombor dua, ilmu kita ambil daripada siapa? Para sahabat. Juga ilmu kita ambil daripada kalangan tabi'in, iaitu generasi-generasi terawal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah semua dapat berkah. Kita insya-Allah sama-sama hadir insya-Allah. وفي نفس الوقت تشبه بالوقوف بعرفة، وفي نفس الوقت حضور مجلس دعوة إلى الله، حضور مجلس تعليم. وهذا كما كان الحبيب محمد الهدار دائما يقول: الله يعطيك في العبادات على قدر تعبك، ولكن في حضور مجالس العلم العطاء على قدر كرم الله. كم مقدار كرم الله سبحانه وتعالى؟
La ya'lam karamullah illa Allah. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, majlis yang kita nak buat ini dia tasyabuh, dia meniru orang-orang yang sedang berwukuf di padang Arafah. Jadi kita dapat keberkahan. Itu satu, menyerupai. Nombor dua, hadirin hadirat, majlis yang kita nak buat bukan majlis nyanyi-nyanyi tuan-tuan, itu majlis joget-joget tuan-tuan. Majlis yang kita nak buat nanti ini majlis bermunajat, berdoa kepada Allah. Majlis ada ceramahnya juga, walaupun mungkin tak panjang ceramahnya. Ada anak yatim lagi tuan-tuan, sedekah pada anak yatim 40 orang Ustaz berzikir, bermunajat tuan-tuan. Oh Masya Allah, ini dahsyat ini. Ramai-ramai berkumpul untuk berzikir, untuk dengar majlis ilmu, untuk mendengar dakwah hadirin hadirat. Tuan-tuan jangan lupa Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad alaihi rahmatullah. Beliau berkata, seseorang itu apabila dia menyendiri, dia akan bermunajat kepada Allah, dia akan berdoa kepada Allah, dia akan beribadah kepada Allah, dan Allah akan memberi dia sesuai dengan kesungguhan dia. Kalau kamu solat 100 rakaat nak pahala 1 juta ringgit, jangan mimpilah solat ni 100 ringgit minta 1 juta, agak-agak lah tuan-tuan. Buat 100 dapatlah 100, buat 1000 dapatlah 1000. Kamu doanya kejap khusyuk, kejap tak khusyuk, lepas tu nak doa langsung mustajab serta merta, agak-agak lah. Kalau kamu seorang diri mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan kamu sesuai dengan kadar kamu, sesuai dengan kesungguhan kamu. Tetapi apabila kamu meminta kepada Allah, kamu beribadah kepada Allah dalam jemaah yang besar, di dalam majlis-majlis ilmu, dalam majlis-majlis keberkahan, majlis zikir, majlis hadis dan lain-lain, maka Allah Subhanahu wa taala kata iman akan memberikan kamu bukan mengikut kadar kamu, tapi kadar dermawannya Allah. Hadirin hadirat, siapa yang boleh mengukur kedermawanan Allah sampai tahap mana? Tak ada siapa boleh ukur, kerana Allah maha dermawan. Oh, Allah kalau nak bagi, Allah bagi. Allah tak peduli siapa pun kamu, Allah bagi. Itu dermawannya Allah. Karena itu hadirin hadirat, bila kita berada dalam majlis ilmu, dalam majlis hadis, dalam majlis bermunajat, apalagi pada hari yang sangat mulia, kita duduk di situ, Allah bagi ke kita bukan kadar kita, Allah bagi kadar dermawannya Allah. Walaupun mungkin saat itu tuan-tuan tertidur, mungkin pada saat itu tuan-tuan dalam majlis itu kepenatan, tak khusyuk, orang lain khusyuk, tuan-tuan tak khusyuk, tak apa, Allah bagi mengikut kadar dermawannya Allah. Allah tak peduli kau khusyuk ke, kau tak khusyuk ke, kau semayang 100 rakaat ke, kau semayang 1000 rakaat ke, 1 juta kau minta, aku bagi 1 juta. Sebab kau ramai-ramai. Berbeza dengan seorang-seorang tadi. Kalau seorang-seorang tuan-tuan nak 1 juta ringgit semayang 100, baca selawat 100, mimpi lah ini apa benda ni. Nak minta dia 1 juta, baca zikirnya 100 tuan-tuan. Tapi kalau ramai-ramai minta dia 1 juta, walaupun majlis 10 je, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, 10 kali Allah bagi mengikut kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi as-sana masyaallah at-tawafuq ما بين مكة وماليزيا. لا يقول كما بعضهم يتعصبون كما بعضهم، لا، نحن نتبع مكة السنة، أنت ومكة سواء، اتبع مكة وإن شاء الله يعطينا الله سبحانه وتعالى ويعطي أمة رسول الله ما يعطي الحجاج والمعتمرين. Jadi alhamdulillah pula tambah ada nilai bonus dia, iaitu pada tahun ni Arafah dekat Malaysia tawafuk sama dengan Arafah dekat negeri Mekah tuan-tuan. Sebab sebagian orang kata oh tak nak, kami nak mesti sama. Ada orang kata kita punya raya mesti sama dengan Mekah. Betul. Kalau kita punya Arafah mesti sama dengan Mekah. Kata orang tak perlu tapi kalau sama semua orang yakin. Karena itu kita bermunajat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua apa yang Allah berikan kepada orang yang berhaji dan orang yang sedang bermuktamir, beriktimar, berumrah, Allah berikan juga kepada kita insya-Allah pada majlis itu nanti yang akan datang nanti, amin. Wa yaqulu ulama radhiyallahu ta'ala anhum jasaduka lahu makan muhaddad la yumkin takun fi makanain lakin ruhuka yumkin tatuf al-alam kulli. فأنت تجلس في مسجد الرحمن تستحضر بقلبك وتستشعر أنك بعرفة، فالناس هناك بالأجساد وأنت تكون هناك بروحك. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, para ulama mengatakan jasad kita ni dia tak bebas ke mana-mana, dia hanya akan ada di mana kita berada kat situ. Kalau jam sekian, saat sekian tuan-tuan ada kat negeri Melaka, memang kat situ lah tuan-tuan, tak boleh pergi mana-mana lagi. Tetapi kalau roh tuan-tuan
dia boleh pergi fi jamil alam, seluruh muka bumi dia boleh pergi tuan-tuan. Ni roh kita, kehebatan roh kita hadirin-hadirin. Sehingga dengannya apabila kita pada 26 Mei nanti 9 Arafah, kita jasad berada di dalam Masjid Fathur Rahman, tapi roh kita menghayati seolah-olah kita sedang berwukuf di padang Arafah, mengemis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita juga akan dapat berkah yang sama tuan-tuan, dapat ijabah yang sama. Kita juga dapat dibersihkan dosa-dosa besar kita seperti bersihnya seorang bayi ketika dilahirkan oleh ibunya hadirin-hadirin. Kalau mereka dah tentu dah jasad mereka dekat padang Arafah, kita walaupun jasad kat Fathur Rahman, roh kita, tawajuh kita berada di sana, insya-Allah juga akan dapat. Amin. Ajazallahu al-qaimin ala hadha al-majlis khairul jazaa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang terbaik untuk ayahanda Tuan Guru Ustaz Mustafa dan pihak Masjid Fathur Rahman yang dah 10 tahun tak pernah bosan mengadakan majlis ini. Mudah-mudahan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz nak cakap lagi tak?